Terima kasih pengerusi, Tan Sri Pengerusi. Isu pertama saya nak bincang ialah butiran 02 011 0100 isu pengurusan polis. Saya nak bawa isu ni tentang My Distress. Menurut Surat Khabar The Hit pada minggu ini Disember 6 2013, software My Distress yang dilancarkan pada Ogos 2011 di Selangor oleh Ketua Polis Selangor pada masa itu, Datuk Tun Hisan Tun Hamzah, telah ditamatkan, dan alasan yang ditamatkan ialah bahawa satu program baru, Safe 999 akan dilancarkan untuk menggantikannya. Tetapi menurut Surat Khabar The Hit pada minggu ini, dikatakan bahawa dengan izin, it is learned that before his retirement, the veteran police officer Tun Hisan had some dispute with a member of the top brass in the police, causing the drama over My Distress to unfold and leading to a decision to discontinue the program. It is not known who the senior officer is. Saya minta Menteri berikan maklumat dan alasan kenapa program My Distress yang telah diguna oleh 200,000 orang di Selangor, telah di-download, muat turun oleh 200,000 orang di Selangor, telah ditamatkan tanpa alasan, dan kalau boleh mengesahkan siapa top brass, member of the top brass, dan apa sebab yang menyebabkan ni. Saya juga nak bangkit tentang bincang tentang butiran 02 0400 risikan keselamatan. Dalam anggaran perbelanjaan sampai hari ini, sampai anggaran perbelanjaan tahun 2014, masih ditulis dalam buku anggaran, muka surat 644, bahawa ancaman komunis adalah salah satu tugasan risikan polis supaya ancaman komunis ditangani. Saya tak tahu mana komunis lah, Jinping pun sudah mati. So saya minta kalau bolehlah ambil perspektif yang lebih realistik, jangan jadikan buku anggaran belanjawan ni satu laughing stock di sedunia. Saya juga nak minta kementerian kalau boleh mengemukakan ataupun mengumumkan Inspector General of Police Order atau peraturan Ketua Polis untuk umum memahami apa tu peraturan yang menjaga polis, dan apa peraturan yang sebenar yang dipatuhi oleh polis, supaya semua boleh faham, semua secara umum boleh faham operasi ataupun SOP polis. Kalau rakyat tidak faham SOP polis, maka kita beranggapan saja. Tapi kalau polis boleh mengumumkan, dan kerajaan boleh mengarah pihak polis supaya mengumumkan Inspector General of Police Order, supaya semua faham. Kita faham prosedur SOP polis, maka tidak ada anggapan salah. Dan ini satu cara untuk kita semua mengadakan satu pasukan polis yang lebih matang, dan juga untuk rakyat boleh berbincang dengan pihak polis secara lebih baik. Saya juga nak tahu kenapa dan apa kandungan butiran 111600 NKRA, Improved Safety Perception Index, yang melibatkan 272 juta ringgit
Adakah persepsi penting ataupun masalah jenayah ditangani dengan lebih baik? Kalau hanya persepsi, hanya untuk membaikikan persepsi, saya ingat ini cara yang tidak betul, dan saya minta Menteri berikan butiran secara terperinci tentang apa kandungan, apa akan digunakan untuk membaikikan persepsi keselamatan, ataupun hanya satu butiran untuk membayar konsultan saja. Saya harap ini bukan satu lagi butiran untuk membayar konsultan besar-besaran dari luar negeri. Butiran 020300 penyiasatan jenayah yang melibatkan 533 juta ringgit. Saya pernah ada perbincangan dengan Timbalan Menteri, dan saya rasa pandangan Timbalan Menteri ni baik. Dia spot on. Dia kata bahawa Yang Berhormat Samtubong kata masalah polis ialah quality investigation. Polis perlu ada penyiasatan yang berkualiti. Tetapi masalah sekarang ni kita tidak ada IO yang mencukupi. Dan masalah ni saya tidak nampak ditangani dalam bajet, dalam belanjawan tahun 2014. Proportion pelbagai bahagian ataupun jabatan dalam polis ni tidak tukar. Kalau kerajaan serius untuk membaiki atau menangani isu jenayah, maka IO perlu tambah. Jabatan penyiasatan jenayah perlu ditambah peruntukan. Peruntukan tidak harusnya diberikan kepada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman, tetapi haruslah disalurkan kepada JSJ supaya jenayah diselesaikan, dan kita boleh tambah IO, tambah lebih banyak scientific cara-cara ataupun pendekatan penyiasatan saintifik supaya kita mendapat penyelesaian kes-kes lebih banyak. Saya juga nak minta Menteri untuk memberikan angka yang terperinci bahawa berapa ramai anggota PGA diletakkan atau diperuntukkan untuk kem Simpang Renggam. Pandangan saya dan pandangan kawan-kawan di sebelah sini ialah bahawa anggota PGA seharusnya ditugaskan tugasan-tugasan untuk menyelesaikan jenayah, dan bukan disimpan dalam kem ataupun disimpan dalam stesen untuk menangani konflik yang tidak wujud lagi. Mereka memang ada jasa, atau PJ memang ada jasa yang penting kepada negara pada masa anti-komunis. Tetapi komunis dah hilang lama. Masalah utama untuk pihak polis atau untuk kita semua ialah jenayah. Dan rondaan oleh polis, terutamanya kalau boleh semua anggota PGA ditugaskan kerja rondaan di jalan-jalan ataupun di komuniti, di masyarakat. Itu akan membantu menyelesaikan masalah jenayah. So saya minta angka terperinci berapa ramai anggota PGA di kem Simpang Renggam yang bersebelahan dengan kawasan saya, kawasan Kluang. Dan saya juga minta kalau boleh pihak polis dan pihak kementerian mengumumkan statistik anggota polis di seluruh negara. Kalau seperti di kawasan Kluang, di kawasan Johor Bahru, di kawasan mana saja, berikan angka-angka dan berikan statistik secara terperinci supaya rakyat di kawasan itu faham berapa ramai anggota PGA di kawasan dia, berapa ramai IO di kawasan dia, berapa ramai anggota pengurusan polis di satu kawasan atau daerah polis.
supaya kita boleh faham perlukah apa prioriti polis di kawasan kita sendiri. Kerana saya jumpa dengan ketua polis di kawasan saya dan saya diberitahu ini rahsia. Ini sepatutnya tidak jadikan satu rahsia. Ini satu cara untuk kita, untuk rakyat jelata memahami polis. Dan saya ingat ini perlulah umumkan dengan cara yang lebih terbuka. Beritahu rakyat apa polis sedang menguruskan, apa prioriti polis. Dan isu butiran 05000 AADK butiran 020500 dada di dalam pasukan anti dada dalam pasukan polis. Petang ini satu round table telah dianjurkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Petrajaya, dan saya ucapkan tahniahlah kerana dapat menganjurkan program atau round table ini yang mendapat penyertaan Majlis Malaysian AIDS Council dan dari pelbagai pihak. Satu kesimpulan dalam mesyuarat round table tersebut ialah bahawa kita perlukan satu dasar untuk menangani masalah dadah. Sekarang ni kita ada AADK dan juga Kementerian Kesihatan yang menganggap masalah dadah sebagai masalah kesihatan. Tetapi kita juga ada pihak polis yang mengambil satu pendekatan legal ataupun pendekatan jenayah untuk isu masalah dadah. Semua yang melibat dalam round table ini bersetuju bahawa kita perlukan satu dasar dan satu falsafah. Adakah kerajaan dan kita semua menganggap bahawa masalah dadah ini masalah jenayah dari segi pengguna dadah, bukan dari segi penjual dadah, tapi pengguna dadah ni adakah dia pesakit ataupun dia jenayah? Dia penjenayah. Itu penting supaya kita ada satu pendekatan yang holistik, satu pendekatan yang multifaceted, supaya tidak ada canggahan. Kalau ada penagih dadah pergi dapat metadon, selepas mereka dapat metadon dari hospital, mereka ditangkap oleh polis di luar. Ini tidak diperlukan. Dan saya harap, saya juga cadang dalam round table tadi, dan saya ulangi cadangan saya, bahawa satu select committee, satu jawatan kuasa pemilihan perlulah ditubuh oleh kerajaan supaya kita boleh selaraskan undang-undang yang melibatkan masalah dadah dan adakan satu pendekatan yang lebih baik. Dan saya, sebelum saya akhiri ucapan saya, Tan Sri Pengerusi, butiran 08000 pendaftaran pertubuhan. Saya haraplah ini sudah lama ROS dipergunakan untuk memburukkan imej parti DAP dan juga parti-parti yang tidak, ataupun pertubuhan-pertubuhan yang tidak menyokong kerajaan, dan di sebelah sini, dan juga NGO yang bukan daripada Barisan Nasional. Kita perlukan institusi yang berwibawa. Untuk negara kita untuk berjaya, kita tidak harus ada institusi, tidak haruslah kerajaan tidak boleh, kerajaan dan parti pemerintah tidak boleh menggunakan institusi kerajaan untuk memburukkan parti lawan. Kita harus ada satu level playing field supaya kita jangan pergunakan institusi kerajaan untuk memburukkan ataupun cuba menghapuskan parti lawan. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Nanti Terima kasih.